أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita secara berkekalan. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 177 dan lagi kitab tasawuf. Qala musannif rahmatullah alaih, dan lagi kitab tasawuf yang pada martabat yang pertama. Jadi Syekh Abdul Samad ni cuba nak beritahu kepada kita tentang kitab-kitab yang sesuai untuk setiap martabat. Sebelum ni Syekh Abdul Samad ni telah membahagikan tasawuf ni dari segi penghayatan dia tu kepada 3 martabat. Iaitu pertama, kelompok orang-orang yang dianggap sebagai orang yang bermula, orang yang baru mula nak menceburi dalam memahami, menghayati dan mengamalkan tasawuf ni. Itu disebut sebagai golongan mubtadi. Yang kedua, golongan pertengahan. Dan yang ketiga, golongan yang dianggap sebagai sudah mencapai maksudnya, sudah mencapai peringkat pengakhirannya yang disebut sebagai muntahi. Jadi hal pertama tu Syekh Abdul Samad telah memberikan kita penjelasan untuk kita tahu dan faham. Golongan yang pertama ni, mubtadi dan tasawuf ni, apa ukuran dia? Jadi ternyata agak berbeza dengan ukuran dari segi kealiman. Dari segi alim, ukuran dia lain. Mungkin dalam pengajian, kalau kita hari ini dalam proses pengajian ilmu hari ini, skala rendah tu tak tahu benda lah. Tahu sikit naik skala menengah, tinggi lagi naik skala peringkat universiti lah. Jadi ukuran rendah menengah tu dari segi pengetahuan, penguasaan ilmu. Tapi dalam tasawuf lain sikit. Peringkat mubtadi, mutawasid, golongan pertengahan dan muntahi itu ukuran dia agak lain daripada ukuran dalam bidang akademik, dalam bidang ilmu. Jadi Syekh Abdul Samad sudah menjelaskan kepada kita sebelum ini ukuran. Dia kata nak tahu ukuran golongan mubtadi ni, iaitu orang yang jiwanya masih dikuasai dengan kuat oleh dorongan nafsu ammarah dia, sehingga jiwanya itu dipenuhi dengan banyak sifat-sifat buruk, sifat-sifat riya, ujub, takabur, hasad, tamak dan macam-macam lagi. Cuma tinggal lagi beza antara seseorang dengan seseorang dari segi tebal nipis, banyak sikit. Maka selagi jiwa kita ni masih kuat
dikuasai oleh dorongan nafsu ammarah yang menimbulkan sifat-sifat yang buruk tadi tu, maka kita dikatakan sebagai golongan mubtadi. Sekalipun kita seorang yang alim, sekalipun kita merupakan ulama besar, tapi dalam tasawuf ukuran mubtadi ataupun yang lain tu bukan dari segi ilmu dia tu, tapi dari segi keadaan jiwa dia. Golongan mutawasid, pertengahan ni ukuran dia, nak tahu macam mana, iaitu orang yang dibersihkan Allah daripada sifat-sifat buruk tadi tu. Dibuang sifat-sifat itu sehingga terhakis daripada jiwanya tu. Maka sesiapa yang berhasil mencapai keadaan itu tu, maka dia dikira sebagai golongan mutawasid dalam tasawuf, pertengahan. Sekalipun dia dah alimannya, dia bukan seorang yang alim dengan erti alim yang tinggi dan mendalam ilmunya. Mungkin tidak gitu, tapi boleh jadi dia alim, boleh jadi tak. Sebab ukuran mutawasid ni bukan dari segi penguasaan ilmu dia tu, tapi dari segi pencapaian jiwa dia. Adapun golongan yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad, orang yang tumpuan hatinya bulat hanya kepada Allah, sehingga dia tak cana lagi dah ke lain dah. Pandangan hatinya itu tertumpu bulat kepada Allah, sehingga pandangan terhadap makhluk ini sudah terlepas dari pandangan diri dia. Dari segi keinginan, kemahuan, dia tak tengok dah. Itu golongan yang dikatakan sebagai muntahi, orang yang berkesudah, sekalipun dia dah alim mana. Jadi itu gambaran kasar 3 martabat. Sekarang Syekh Abdul Samad nak beritahu, untuk setiap golongan ni ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang sesuai untuk mereka ni. Di sinilah kadang-kadang berlaku kekeliruan sikit, terutamanya bila kita tak tahu tahap dalam tasawuf. Kita anggap tahap dalam tasawuf ni sama dengan tahap dalam fiqh. Bila kita tak faham aspek itu tu, kita keliru selalu untuk meletakkan kitab mana yang sesuai pada setiap tahapan tu. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kalau dalam fiqh, tahap permulaan, pertengahan, kesudahan tu bergantung kepada penguasaan ilmu dia tu. Dan tasawuf bukan dari sudut tu, lain sikit. Maka sebab itu di sini Syekh Abdul Samad nak menjelaskan kepada kita tentang kitab-kitab yang sesuai pada setiap martabat. Baik, sekarang dan lagi kitab tasawuf yang pada martabat yang pertama, martabat mubtadi, dianggap sebagai mubtadi lagi ni. Kitab apa tengok? Seperti kitab Qutul Qulub. Sebenarnya kitab ni kitab berat. Qutul Qulub. Orang yang mengaji lepas universiti pun tak tahu boleh baca dah kitab ni. Dan mungkin orang yang sudah memiliki tahapan doktorah atau PhD pun menguasai kitab secara keseluruhan belum tentu lagi. Ni kitab ni, Qutul Qulub. Dari segi keilmuan, ilmu dia tu. Tapi kenapa Syekh Abdul Samad menyenaraikan dia pada termasuk kitab untuk golongan permulaan mubtadi? Jadi kenapa demikian itu? Sebab kenapa kitab ni pada hakikatnya dari segi ilmu payahnya tu memang merupakan kitab yang tinggi lah. Ini sebuah kepada payahnya. Tetapi kenapa ditarafkan sebagai kitab mubtadi? Kerana dia lebih berupa menjelaskan tentang pedoman, kaifiat cara beramal. Jadi itu memang sesuai lah untuk golongan mubtadi. Jadi ilmu-ilmu dia tu, kandungan dia tu, isi dia tu, bahan dalam tu sesuai untuk golongan mubtadi. Orang yang nak tahu tentang perjalanan, kaedah beramal dan sebagainya. Sekalipun kitab tu sendiri dari segi kerumitan dia tu memang berat nak belajar kitab tu. Dan bukan kitab kecil lah, sutir je. Tapi sutir kitab tu dari segi penulisan dia tu padat lah. Sebenarnya kalau kita perhati mulai, Al-Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin itu sebenarnya sebahagiannya itu adalah ada kaitan dengan kitab Qutul Qulub. Sebab kitab Qutul Qulub tadi tu yang dikarang oleh Syekh Abu Talib Al-Makki tu, beliau ini, Syekh Abu Talib ini mendahului Imam Ghazali sebelum Imam Ghazali lagi.
dari segi sejarah dia. Jadi Imam Ghazali ni sebelum dia menulis kitab-kitab tasawuf, dikatakan dia banyak mengambil faedah daripada kitab Syekh Abu Talib ni, Abu Talib Al-Makki. Syekh Abu Talib ni, cerita sikit tentang dia. Dia ni orang yang kuat, beramal riadah lah, beramal, melatih jiwa dia. Dikatakan pernah seketika tu dia berlatih tak makan banyak, dia makan sayur-sayur je. Sampai kulit itu hawa nak hijau. Kulit hawa nak hijau. Jadi kan dia nak makan sayur-sayur je, nak makan benda lain. Tak apalah, itu bukan semestinya orang kena buat gitu, tapi nak kebun dia penuh buat gitu. Dan tasawuf ni ada benda hak kita dengar cerita je, tak suruh buat pun. Cuma nak beritahu bahawa Syekh Abdul Talib ni pernah melalui keadaan-keadaan seperti itu. Kita ni sebenarnya tubuh badan kita ni banyak kait dengan makanan kita kok. Banyak kait. Bukan kita sebenarnya, binatang-binatang pun gitu. Ayam kalau dia makan nang hodok sehat pun tak sedap mana kau dagingnya tu. Sebab ni ada satu isu dalam bab makan ni, tak apalah, sebentar saya sebut tu untuk makluman kita semualah, untuk pengetahuan kita. Dia dalam fiqh ni, binatang ternak ni kalau kita boleh makan benda-benda kotor, sekiranya banyak doa lalu, merubah bau dan rasa daging binatang tu tak boleh makan seketika masa tu. Kalau kita beli ikan wating talapia, tak dulu ada dengan cerita otak benda ni, otak perut babi, otak ada dengan cerita lah, ada, wallahu a'lam. Ataupun kita tak nelayan, tak tai kambing lah contohnya makan. Kali sampai bau daging itu macam tai kambing juga. Warna pun jadi hitam. Masa tu kita tak boleh makan ikan tu. Bukan tak boleh makan sampai bila, kena bela lain pula. Biasa boleh makan lain sehingga ia akan tukar balik lah. Balik asal hilang bau tu, kesang-kesang makanan hak kotor tu, boleh makan pula lah. Nak kau je makanan kita ni mencorokkan jasad kita ni. Karangan bagi Sayyidi Syekh Abu Talib Al-Makki. Ni antara tokoh ulama tasawuf awal dululah. Dan seperti kitab Risalah Al-Kushairi, demikian juga antara kitab yang dikatakan pada martabat mubtadi ni, kitab Risalah Al-Kushairi. Kitab ni merupakan rujukan penting bagi ilmu tasawuf. Bukan saja pekat rendah dak ngaji kita ni hingga pekat pengajian tinggi. Kajian tasawuf pekat tinggi orang guna kitab ni, Al-Risalah Al-Kushairiyah ni. Tapi kenapa Tok Syekh ni, Syekh Abdul Samad ni letak dia untuk keperluan orang mubtadi? Kerana isi kandungan dia tu. Hak bahagian tinggi dia ada lah, bahagian tinggi dia tu. Dalam tu ada belaka tentang fana disebut, tentang bakok pun disebut, istilah-istilah dia tu. Dan ehwal-ehwal yang tinggi disebut. Tapi itu sebahagian. Tapi dalam kitab tu banyak ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang berguna dan diperlukan oleh golongan mubtadi. Saya nak kata begitu, supaya jangan orang salah faham. Betul Dr. Syekh ni, Risalah Kushairiyah ni kelas tinggi ni. Tapi kena ada isi dalam tu, bahawa sebahagian kandungan dia tu sesuai untuk orang pekat mubtadi. Sekalipun ada juga dalam tu ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang hakikat yang tinggi. Karangan bagi Syekh Abul Qasim Al-Kushairi. Abul Qasim Al-Kushairi ni antara tokoh ulama besar tasawuf lah, pekat awal dulu. Dan dia ni sebelum Imam Ghazali lagi. Abu Talib Makki, Abul Qasim Kushairi sebelum Imam Ghazali. Imam Ghazali dia lahir tahun 450. Dia mati tahun 505 Hijriah. Umur dia dah panjang, 55 tahun dia. Mati muda lah. Tapi umur muda dia tu padat. Kita ni umur kita panjang tapi ronggong banyak. Kita ni ronggong.
Dia ni umur 55 je, tapi sejarah hidup dia tu padat dengan sisi berenang. Orang boleh pakai. Al-Qushairi ni, kalau kita baca sejarah dia ni, ulama-ulama tasawuf ni tak boleh nak lari daripada fitnah orang. Sentiasa ada fitnah. Dan antara yang banyak menerima fitnah ni ulama tasawuf lah. Dalam sejarah ulama lain pun ada juga, tapi yang banyaknya ulama tasawuf. Termasuk Qushairi ni, dia difitnah sampai tahap dihalau dari kampung halaman dia. Kerana orang tuduh dia ajar orang tak betul, ajar orang sesat, tuduhan. Tuduhan ni biasalah. Tuduh ni kadang-kadang dia pakai sakut tengah jalan je. Kadang-kadang nak pergi tanya, nak pergi bincang betul dengan Tok Guru tu tak berani. Main jauh-jauh. Main jauh-jauh, main senyap-senyap kat belakang. Tapi termakan orang ramai. Orang ramai termakan. Nak pergi, mungkin nak munakasyah dengan dia tu secara munakasyah yang baik, mungkin tak nak pergi. Sebab Imam Qushairi alim bukan saja masalah tasawuf, dia juga ahli tafsir, dia juga ahli sejarah, ulama 2-3 tapak. Dia juga ahli ulama usuluddin, dia ulama besar dalam usuluddin, dalam tafsir, dalam ilmu tarikh sejarah. Jadi bukan jalan-jalan ulama, tapi terkena juga fitnah orang. Akhir sekali orang halau dia. Berapa lama dia merantau lagi? 15 tahun. 15 tahun kena fitnah alim ulama. Ya, fitnah bukan orang lain, alim ulama juga. Hampir 15 tahun dia dikeluarkan daripada kampung halaman dia. Tapi Allah Ta'ala ni, dia akan beri kemenangan ujung tu kepada orang yang bertakwa. Wal aqibatul muttaqin. Cabut tolak menang dia juga. Sipir dia. Jadi akhir sekali dia balik ke kampung halaman dia dan disambut, diterima oleh orang ramai. Setelah orang tahu fitnah besar, akhir sekali fitnah tu terbongkar, pembohongan tu orang tahu dah, dia balik dan disambut dengan penuh kemuliaan sampai akhir hayat dia. Itu Al-Imam Al-Qushairi. Yang disyarahkan akan dia oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi kitab Al-Imam Al-Qushairi ni dalam bidang tasawuf tu namanya Al-Risalah. Dia ada kitab lain lagi, dan tafsir pun ada kitab dia dalam banyak jugalah. Tapi dalam tasawufnya kitab Risalah tu lah yang suhunya. Jadi kitab ni telah disyarah, telah diolah balik, telah disyarah balik oleh seorang ulama yang namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Al-Ghunyah. Al-Ghunyah ni kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ni jarang orang ngaji tempat kita. Sebab kita sebelah kita ni, Nusantara ni, kitab-kitab Imam Ghazali yang banyak, yang suhu, yang berkembang. Dululah. Sekarang ni dah bercampur-campur lah, macam-macam lah. Bila orang kita ni pergi mengaji, pergi belajar di merata tempat, dia bawa balik kitab-kitab lain lagi lah. Tapi satu ketika dulu, kitab-kitab yang ditulis Imam Ghazali lah yang memonopoli, yang menguasai, yang mendominasi, yang banyak digunakan di Nusantara ni. Tapi kitab Syekh Abdul Qadir ada juga, antara kitab ni Ghunyah. Cuma kitab ni saya nak beritahu ada isu sikit. Isu bukan apa. Isunya berkait dengan madsus. Madsus ni orang buat masuk benda yang bukan daripada dia dalam kitab tu. Ulama tulis, mungkin kitab dia tu terkena zuh, ada orang ambil, dia tulis capur sikit. Ada tujuan jahat lah, tujuan tak molek. Dia masuk dalam tu akhir sekali disebarkan. Si orang kata inilah kitab Tok Syekh ni, padahal dicampur dengan benda lain. Dan antara kitab yang ada unsur-unsur ni adalah kitab Ghunyah ni, Syekh Abdul Qadir ini. Dan Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar ini, menurut Syekh Ibn Hajar, dia kata antara bahagian yang dimadsuskan, yang dia bawa masuk oleh orang yang tidak bertanggungjawab, lalu dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir dalam kitab ni Ghunyah ni, dalam bab akidah. Dalam bab akidah, kitab ni kitab tasawuf.
tapi depan dia tu ada bab akidah sikit. Ada bab akidah sikit. Jadi dalam itulah dibawa pegangan-pegangan yang diyakini itu bukan pegangan Syekh Abdul Qadir. Maka Syekh Ibn Hajar menyatakan bahawa bab akidah dalam kitab Ghunyah itu adalah mansukh. Yang ini bukan dari Syekh Abdul Qadir, tapi dibawa masuk oleh orang tidak bertanggungjawab, dan kitab ni lalu disebutkan kepada Syekh Abdul Qadir. Sebab Syekh Abdul Qadir ni dia ada kitab akidah khas dia. Kita nak tahu betul salah ni, kita kena tengok kitab akidah dia. Syekh Abdul Qadir ni dia ada kitab khas yang ditulis tentang bab akidah. Kena tengok kitab tu. Banding kitab ni. Saya khabar ni mungkin kita ada tak tahu benda pun bab ni, tapi tak apalah, paling tidak dengar stay dua ni. Akan datang adalah pedoman sikit-sikit. Jadi kita nak tahu akidah Syekh Abdul Qadir ni, dia ada kitab khasnya. Akidah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir ni dalam kitab yang tersendiri. Jadi orang yang buat kajian dia akan tahulah benda ni. Saya kata gitu tu di tempat kita hari ni ada orang modal. Modal untuk siapa dia? Untuk orang yang meyakini Tuhan tu duduk di atas langit. Tempat kita ni ada dah hari ni. Golongan-golongan yang percaya Tuhan ni duduk atas langit, duduk di aras. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa dia nak pegang akidah tu, bukanlah. Tapi saya nak khabar itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama mereka ni sudah ijma' Ahlus Sunnah lah, bukan ijma' semua ulama. Ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Jadi tempat kita hari ni akidah ni cuba dikembangkan lah. Dan ada orang pegang, tak apalah, tak ada dia lah. Cuma nak khabarnya, kalau kita dengar akan datang Tuhan ada situ, ada sini, ada atas langit, ada di aras, yakinilah itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak tak nama lain, taklah nama apa-apa pun. Taklah. Nak tak akidah ni akidah Allah lah. Tapi nak khabarnya itu bukan Ahlus Sunnah wal. Jadi setengah mereka ni cuba menggunakan kitab ni kitab Ghunyah ni. Kata kitab Ghunyah ni dia kata dalam tu ada kenyataan i'tiqad Syekh Abdul Qadir Tuhan memang ada di arasy. Jadi Ibn Hajar lama dah dulu dapat membuat keterangan, dia kata bab i'tiqad dalam kitab Ghunyah Syekh Abdul Qadir ni madsus, itu bukan dari Syekh Abdul Qadir, dia bawa masuk oleh orang Jamaah. Dalil kita nak kenal, tengok dalam kitab dia hak lain, kitab yang ditulis khas tentang bab akidah ni. Kita tahulah bahawa itu madsus. Madsus ni maksudnya dipalsukanlah, bukan pegangan Syekh Abdul Qadir. Saya selingang sikit itu sebab hari ni timbul masalah tu sikit. Alhamdulillah. Baik. Jadi Al-Ghunyah karangan bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir ni terkenal lah. Syekh Abdul Qadir ni sebagai ulama besar, bukan saja ulama, aulia, wali besar lah. Suhu nama dia ni seluruh dunia. Antara setakat ni antara tokoh yang keramat-keramat dia tu diriwayatkan secara mutawatir, maksudnya diriwayatkan oleh sejumlah ramai orang, Syekh Abdul Qadir. Ulama yang terkenal dengan perkara keramat ni, Allah Ta'ala muliakan dia dengan perkara-perkara kekeramatan ni, dan cerita tentang kekeramatan Syekh Abdul Qadir ni tersebar, yang mana penyebaran dia itu diriwayatkan secara mutawatir. Ni lah Syekh Abdul Qadir. Suhu. Dan seperti kitab yang bernama Awariful Ma'arif, ada kitab lain dalam tasawuf nama dia Awariful Ma'arif. Ini kitab-kitab yang jarang kita dengar belaka ni lah. Kalau Ghunyah tadi tu biasalah orang sebut sikit. Biasalah ada orang sebut sikit. Tapi Awariful Ma'arif ni jarang orang dengar sikit. Ini kitab ni ditulis oleh ulama tasawuf juga, dan kitab dari segi kandungannya tak mudah jugalah. Tapi seperti yang saya kata tadi, menurut Syekh Abdul Samad ni, kitab ni untuk taraf permulaan, mubtadi. Padahal perkara yang dibahaskan dalam tu tak mudah. Sebab apa?
Sebab di dalam tu banyak pedoman-pedoman. Dari segi isi kandungan dia tu banyak pedoman-pedoman yang boleh diambil manfaat oleh orang pekat mubtadi tu. Sebab tu ditarafkan sebagai mubtadi, padahal isi kandungan dia lebih daripada tu. Karangan bagi Syekh Syihabuddin Umar As-Sahrawardi, Imam Sahrawardi ini di karang kitab. Dan seperti kitab yang bernama Adab Al-Muridin, ini kitab kecil sikit lah. Karangan bagi Syekh Muhammad Ibnul Habib As-Sahrawardi, Sahrawardi juga tapi Sahrawardi lain. Banyak nama-nama, kadang-kadang kita tukar sebab hak ujung tu sama, kadang-kadang bukan hak ujung, hak depan tu sama dah. Menjadi kelazimah orang dulu, Yui nama anak dia sama nama dia, bahkan sama tauki dia. Ada berlaku. Tauki nama Muhammad, anak pun Muhammad, cucu pun Muhammad juga. 3 Muhammad. Ada pasal begini. Janganlah sebab kita. Tapi berlaku. Dan seperti kitab yang bernama Miftah Al-Falah. Miftah Al-Falah ni karangan bagi Sayyidi Syekh Ibnu Atha'illah, jadi karangan Ibnu Atha'illah Al-Iskandari, yang ni pengarang kitab hikam. Jadi kitab hikam tu hak asal tu dikarang oleh Syekh Ibnu Atha'. Tapi Syekh Ibnu Atha' ni ulama yang alim yang mengarang banyak kitab. Maka kitab lain dia ni iaitu kitab yang nama Miftah Al-Falah. Kitab ini juga disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad sebagai sesuai untuk orang berada pada peringkat mubtadi, permulaan. Tapi isu-isu yang disebut, yang dibahaskan dalam kitab tu pun sebenarnya tak mudah juga. Cuma nak kabarnya dalam tu juga banyak maklumat, pedoman-pedoman yang diperlukan oleh orang yang berada pada golongan mubtadi ini, dan barang sebagainya lagi lah. Jadi ini antara sejumlah kitab-kitab yang disebut oleh Syekh Abdul Samad. Dan seperti kitab yang bernama Al-Futuhat Al-Ilahiyah, ada kitab lain namanya Futuhat Ilahiyah. Ini pun jarang kita dengar. Karangan bagi Al-Allamah Al-Jami'u Baina Syari'ati wal Tariqati Maulana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Juga dikarang oleh ulama tokoh yang sudah disebut sebelum ini, iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan demikian lagi seperti kitab Madarijus Salikin. Ada nama kitab Madarijus Salikin karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kitab yang dengan nama yang sama ada juga dikarang oleh Syekh Ibn Qayyim. Syekh Ibn Qayyim. Tapi sekarang ni yang disebut Madarijus Salikin ini bukan karangan Syekh Ibn Qayyim, tapi karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ini juga termasuk kitab-kitab yang ditarafkan sebagai sesuai untuk golongan mubtadi. Dan seperti kitabnya Syarah Wasiat Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Al-Matbuli itulah. Yang ni kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani juga. Cuma kitab ni merupakan syarahan, syarah terhadap kitab yang dikarang oleh ulama lain namanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli. Itu dia. Ini juga termasuk kitab yang sesuai untuk golongan mubtadi. Dan seperti kitab disebutnya ni dalam ayat ni merujuk pada Syekh Abdul Wahab lah, Abdul Wahab Asy'arani. Yang ni kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani yang bernama Risalah Anwar Al-Qudsiyah. Ada satu kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah.
kitab ni dari segi kandungannya ada bahagian dalam, ada membahaskan persoalan-persoalan yang mendalam dalam kitab tu. Tapi kenapa ditarafkan sebagai kitab untuk mubtadi juga? Sebab tadilah sebahagian kandungan dia tu menjadi pedoman untuk orang mereka mubtadi. Jadi supaya kita tak keliru. Kita dengar orang cerita kitab ni tinggi, apa kitab toseh kaboni orang mubtadi, nak kaboni sebahagian isi dalam tu. Supaya kita ni taklah salah faham lalu sangka dak macam-macam terhadap Syekh Abdul Somad ni. Dan seperti kitabnya, yakni kitab yang ditulis juga oleh Syekh Abdul Wahab yang bernama Masyariku Anwar Al-Qudsiyah, Masyariku Anwar Al-Qudsiyah fi bayani ahdil Muhammadiyah. Ini banyak nama sikit, tapi karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani juga. Syekh Abdul Wahab ni antara ulama Mesir terkenal lah. Dan perkuburan dia tu kalau pergi ke Kairah akan adalah tempat, akan temulah, kita akan boleh jumpa kerana pergi ziarah makam dia lah, kubur dia. Dan seperti kitabnya, yakni juga kitab Syekh Abdul Wahab ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang bernama Kitab Al-Bahril Mawrud, Kitabul Bahril Mawrud fil Mawasiki wal Uhud. Ini juga kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab. Dan kitab ini juga adalah untuk golongan mubtadi. Padahal kitabnya berat-berat belaka ni. Dan seperti kitabnya, yakni kitab Syekh Abdul Wahab juga yang bernama Tanbih Al-Mughtarrin, juga sesuai untuk golongan mubtadi. Dan seperti kitabnya, yakni kitab Syekh Abdul Samad lagi yang bernama Akhlaq Al-Matbuliyah. Dan seperti kitabnya, yakni kitab Syekh Abdul Samad yang bernama Al-Falakul Mashhun, Al-Fulkul Mashhun, Al-Fulkul Mashhunu fi Bayanit Tasawuf wa huwa ma alaihi al-ulama'ul amilun, iaitu 4 jilid. Ini kitab-kitab yang jarang kita dengar belakang ni, tapi disebut oleh Syekh Abdul Samad. Paling tidak kita tahu ada nama-nama kitab ni. Kita tak saja tengok pun tak apalah. Baik, dan seperti kitabnya, yakni demikian juga kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad ini yang bernama Al-Matanul Kabiru Was-Saghir dan barang sebagainya, dan kitab-kitab lain lagi lah. Jadi kitab-kitab yang disebutkan tadi itu adalah sesuai untuk golongan mubtadi. Cuma saya nak peringatkan semula sekali lagi bahawa kitab ni tak mudah. Secara umumnya dalam kitab ni mengandungi bahasan-bahasan yang agak mendalam dan khusus. Cuma dalam kitab tu juga ada perkara-perkara yang sesuai, yang bermanfaat untuk golongan mubtadi. Sebab tu Syekh Abdul Samad meletakkan kitab ini adalah untuk golongan mubtadi. Dan sekalian ini, yakni semua yang disebutkan yang tadi tu karangan bagi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kitab yang ditulis oleh ulama besar ni. Baik, dan demikian lagi seperti kitabnya, yakni kitab yang dikarang oleh kitabnya, yakni kitab As-Sayr Was-Suluk ila Malikil Muluk, karangan bagi Sayyidi Syekh Qasim Al-Halabi. Demikian juga kitab ni lah, nama kita jarang dengar. Dan kitab ini sangat manfaat bagi orang yang mubtadi yang menjalani tarekat. Kata Syekh Abdul Samad, kitab akhir sekali disebut ni As-Sayr Was-Suluk ni, ini sangat bermanfaat dan ini sangat berguna untuk orang mubtadi yang baru nak menyelami, mempelajari, menyelami dan menghayati tasawuf ni. Yang akhir ni sangat bermanfaat, kata Syekh Abdul Samad. Dan seperti kitab yang bernama Tartibu Sulukil Muluk,
karangan bagi al-alimul allamatul arifu billahi Syekh Muhammad Ibn Umar. Ini pun kitab yang jangan kita dengar. Dan seperti kitab yang bernama dan seperti kitab yang bernama Minhaju Masalik ila Ashrafil Masalik, Mukhtasar Risalah Al-Kushairi, karangan bagi Syekh Al-Arif Billah Sayyidi Ali Al-Mursifi dan barang sebagainya. Ini pun kitab yang jarang kita dengar. Cuma Syekh Abdul Somad ni dia senarai banyak. Banyak sekali kitab-kitab yang sesuai untuk golongan mubtadi. Dan seperti kitab yang bernama Simtul Majid, karangan bagi Syekh Al-Arif Billah Al-Muhaqqiqu Sayyidi Syekh Ahmad Al-Kushashi. Ini Imam Ahmad Al-Kushashi ini terkenal lah di Haramain dulu, antara ulama-ulama yang memiliki sanad ilmu dan sanad hadis yang suhu, yang terkenal. Ada orang dia kata ulama tasawuf ni tak mihah sangat dengan hadis. Tak sedar. Bahawa dalam sejarah ni yang memegang banyak sanad-sanad hadis ni ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Termasuklah Al-Imam Ad-Dahlawi. Itu ahli hadis yang besar di India. Dan ramai lagi keluarga Al-Ghumari di Morocco. Jadi mereka ni ulama mereka ni sebenarnya adalah merupakan ahli tasawuf. Dalam masa yang sama dia ni memegang sanad-sanad hadis. Maka termasuklah di sini Ahmad Kushashi ni. Dan barang sebagainya, lain-lain lagi lah. Daripada beberapa karangan yang manfaat bagi barang yang menjalani akan tarekat, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi banyaklah yang disenarai. Kita ni bukan saja nak mengaji, kita tu dengar pun tak je dengar. Kita padangnya Sayyidul Salikin ni sudahlah. Boleh kita ni setir pun tak tahulah. Kitab Sayyidul Salikin ni sebenarnya kalau kita mengaji, kita amati baik-baik, sebenarnya memadai. Dalam ni sudah ada akidahnya, ada fiqahnya, ada tasawufnya ada. Dan cukup buat pakai. Bukan cukup pakai, lebih dari cukup nak pakai. Kalau nak pakai tu lebih dari cukup. Tapi tahu tak bahawa kitab ini juga tersenarai satu ketika dulu oleh oleh jabatan agama tertentu, disenaraikan sebagai kitab sesat. Kitab ni dulu ulama mengaji jadi alim kerana kitab ni. Kedian-kedian ni nyetok sebagai senarai kitab sesat pula dah. Boleh harap sungguh. Nak kata apa? Antara sebabnya kenapa kitab ni dilabelkan sebagai sesat, kerana dia membahaskan tentang Nur Muhammad. Tu sebab dia. Kerana tu suti. Kalau kita hari ni mudah dah lalu duk menyesatkan orang. Mudah dah lalu. Jadi dia tak jelas mana. Kadang-kadang orang yang menyesatkan tu pun tak faham molek benda tu. Dia tak faham molek, ataupun dia faham lain daripada kehendak orang yang tulis tu. Itu berbahaya. Kita ni bila kita nak menilai sesuatu dan menghukumnya tu, kita pastikan kita faham betul-betul kehendak orang yang tulis tu. Lebih-lebih lagi dia ada lagi, kena tanya dia. Kalau tak ada dah tu, kena cari hal-hal lain yang memahamkan kehendak dia, baru kita nak hukum. Ni kadang-kadang kehendak dia benda lain, kita faham kau lain. Kadang-kadang kita tahu pun kehendak dia lain, oleh kerana kita nak hukum gitu tu. Ini auta belaka lah hari ni zaman auta. Orang tidak jujur dengan ilmunya. Hilang kejujuran alim ulama hari ni.
Dan seperti kitab yang bernama Iqazut Taqarrub, Iqazun Littaqarrub bin Nawafil, karangan bagi Al-Arif Billah Al-Muhaqqiqul Mudaqiq Maulana Syekh Ibrahim Ibn Hasan Al-Qurani. Ini anak murid Ahmad Kusyashi. Ini juga ulama yang terkenal satu ketika dulu di Haramain. Ini dua kediang ni, Ahmad Kusyashi, Ibrahim Al-Qurani ini pekat kediang dah, pekat ujung-ujung ni sikit. Tapi so lah. Kita ni di Haramain ni dulu merupakan pusat ilmu antarabangsa dan telah melahirkan sejumlah alim ulama yang hebatlah. Orang pergi mengaji dengan terawa sekali. Tapi keadaan ini mula menjadi pudar bila sejak Wahabi menguasai Haramain. Ulama-ulama lagi Tok Kenali lagi membesar, lagi dengan terawa. Kita ada alim ulama tempat kita ni, keluarga Az-Zawawi. Daripada Toki dia tu, silsilah atas lagi tu, Syekh Muhammad Saleh Az-Zawawi tu terkenal ulama besar. Anak dia Syekh Abdullah Zawawi tu tok guru Paluh. Tapi keluarga dia ni pernah jadi mufti di Terengganu kita ni, Syekh Yusuf Zawawi. Dan keluarga dia ni susu kalau dia ada lagi Syekh Saleh Zawawi. Tu keluarga dia lah. Tapi tok guru kepada Tok Paluh ni, Abdullah Zawawi ni akhir sekali kena bunuh di Wahabi. Umur 90 tahun, pergi nak semayang subuh ke tembok, pas temboknya semelih pula. Kerana dituduh tadi tuduh sebagai kufur syirik, macam-macam ulama jadi kufur syirik. Kata apa? Fikiran hari ni terlalu mudah menyesatkan, membid'ahkan, mengkufurkan, mensyirikkan orang hari ni. Ini mainan-mainan khawarij zaman moden. Baik. Dan seperti kitab yang bernama Ad-Durrus Samin. Ini bukan kitab Durrus Samin kalau kita biasa ngaji tu. Itu kitab akidah tu, yang banyak kepada akidah tu. Durrus Samin tu, itu lain. Ini Durrus Samin lain, nama serupa. Karangan Al-Arif Billah Al-Muhaqqiqu Al-Allama Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus. Ini keluarga Aidarus. Di Malaysia kita ni keluarga ni ramai keturunan Al-Aidarus ni, baka-baka keluarga Aidarus ni, dan telah melahirkan sejumlah alim ulama lah, orang terkenal di tempat kita ni. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.